Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, perkongsian kali ini di bawah tajuk Ad-Dilalah, petanda ataupun petunjuk. Yang perkongsian kali ini akan membicarakan 3 perkara penting. Yang pertama berkaitan dengan ta'rif ataupun pengertian dilalah. Yang kedua, pembahagian ataupun kategori dilalah. Yang ketiga, contoh-contoh setiap bahagian yang ada dan pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan dilalah. Di dalam tajuk ini saya akan bahagikan kepada 2 bahagian. Untuk bahagian kali ini, 3 tajuk ini sahaja dan kita akan sambung dengan tajuk lain di bawah tajuk dilalah juga pada perkongsian yang akan datang insya-Allah. Baiklah, memulakan pembahasan berkaitan dengan dilalah ini, untuk mencapai gambaran ataupun ilmu tasawur berkaitan dengan dilalah, kita mulakan dengan pengertian dilalah. Ada 2 bentuk pengertian. Yang pertama fil lughati, yang kedua istilahan ai fi istilah. Kita pergi yang pertama dulu, iaitu dilalah pada bahasa. Ia adalah tutlaqu ala hidayah war irsyad. Pada bahasa, dilalah bermakna merujuk kepada makna hidayah, petunjuk, wal irsyad, panduan. Jadi ia bermakna al-hidayah wal irsyad. Ini yang penting untuk dihafal. Al-hidayah wal irsyad. Manakala dari sudut istilah, perkataan dilalah ini dikongsi pada 2 makna. Satu perkataan tapi berkongsi pada satu perkataan itu 2 makna. Iaitu yang pertama, kaunu syai'i bihalatin bihaisu yalzimu minal ilmi bihi al-ilmu bisyai'in akhar. Iaitu posisi sesuatu dalam satu keadaan yang memestikan daripada kita mengetahui posisi tersebut dalam keadaan tadi, kita akan mengetahui sesuatu yang lain. Melalui keadaan sesuatu tadi, kaunu syai'i bihalatin ini, kita tahu perkara ini menyebabkan kita tahu sesuatu yang lain. Itu nama dia dilalah. Mengetahui keadaan sesuatu dalam satu keadaan dan kita mengetahui keadaan tersebut menyebabkan kita tahu perkara yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, fahmu amrin min amrin, pendek saja, memahami sesuatu daripada sesuatu. Iaitu memahami madlul. Madlul ni maksudnya makna ataupun maksud daripada sesuatu petunjuk tu. Minad dal. Ada dalam dilalah ni ada 2 komponen yang asas yang kita perlu tahu, iaitu yang pertama dal, yang kedua madlul. Dal ialah petunjuk, manakala madlul adalah perkara yang ditunjuk ataupun perkara ataupun makna yang dikehendaki daripada sesuatu petunjuk itu. Itu madlul. Maknanya yang kedua ini bermakna memahami sesuatu, iaitu kita memahami madlul, memahami suatu makna ataupun maksud daripada petanda yang ada. Itu yang kedua. Jadi kedua-dua ini adalah penting untuk dalam peperiksaan, perlu dihafal penuh. Kalau takrifnya awal sehingga di akhir, begitu juga yang kedua sehingga di sini. Yang kedua ni lebih ringkas, lebih pendek, ataupun kita boleh gunakan juga fahmu madlulin min dal. Memahami maksud ataupun makna daripada petanda yang ada. Itulah 2 pengertian dilalah
dari sudut istilah. Untuk lebih jelas, cuba rujuk rajah ini. Rajah ini berdasarkan pada takrifnya pertama, perkataan syai'un ataupun kaunu syai'i. Syai'i yang pertama ini adalah ad-dal, iaitu posisi sesuatu petanda dalam suatu keadaan memestikan daripada mengetahui petanda tersebut, mengetahui petanda tadi akan membawa kepada mengetahui sesuatu yang lain. Sesuatu yang kedua ini adalah madlul. Madlul. Seperti mana kita tahu, di dalam dilalah ada dua perkara yang penting yang kita kena tahu, iaitu dal, satu lagi madlul. Ada petanda, ada maksud daripada petanda itu. Maksud daripada petanda itu dinamakan madlul. Ini takrifnya pertama. Takrif yang kedua ialah fahmu amrin minal amrin, iaitu kita memahami sesuatu makna daripada petanda. Memahami sesuatu perkara daripada petanda. Yang kedua ini nampak lebih ringkas dan lebih khusus, ya, iaitu memahami sesuatu perkara, memahami maksud ataupun makna daripada petanda. Makna amrin yang pertama ini adalah madlul, manakala amrin yang kedua ialah ad-dal. Mungkin dalam soalan nanti, dalam peperiksaan, ada soalan yang bertanyakan berkaitan dengan dua syai' bagi takrif yang pertama ini. Syai'un yang pertama merujuk pada apa? Syai'un yang kedua ini merujuk pada apa? Begitu juga pada pengertian yang kedua, amrin, fahmu amrin, amrin yang pertama ini merujuk kepada apa? Dan amrin yang kedua ini merujuk kepada apa? Supaya kita dapat menentukan mana dal, mana madlul. Daripada kedua-dua takrif ini, kita boleh mengetahui perbezaan di antara dua takrif. Bila sebut perbezaan, ia berpotensi untuk dijadikan soalan. Bila merujuk, faqad lahasta anna at-ta'rif al-awwal la yushtaratu fihi ma'na min ad-dal bil fi'li. Takrif yang pertama, beza dia ialah takrif yang pertama tidak mensyaratkan makna daripada petanda tadi. Tidak mensyaratkan kita kena tahu makna daripada petanda tu secara terus, secara realitinya. Kalau kita tak faham pun, tapi perkara tu wujud dal dengan madlul, itu sudah dinamakan dilalah mengikut takrif yang pertama. Kerana takrif yang pertama hanya mengatakan kaunu syai'in bihalatin. Posisi sesuatu keadaan dalam suatu keadaan yang apabila kita mengetahui keadaan sesuatu tersebut, akan mengetahui sesuatunya lain, iaitu madlul. Jadi menurut takrif yang pertama ini tidak disyaratkan pemahaman makna. Semata-mata wujud hubungan di antara dal dengan madlul dalam sesuatu keadaan, maka ia telah dinamakan dilalah. Berbeza dengan as-sani bi khilafis sani. Berbeza dengan takrif yang kedua, fala budda fihi minal fahmi bil fi'li. Memastikan faham secara betul-betul faham, barulah dinamakan dilalah. Oleh sebab itu dalam takrif ini menyebut fahmu amrin. Mengetahui makna dia daripada sesuatu dilalah ataupun petanda tu, barulah dinamakan dilalah. Maka di antara dua takrif ini, fa-ta'rifus sani, takrif yang kedua iaitu fahmu amrin min amrin, akhassu minal awal.
adalah lebih khusus daripada yang kedua. Maknanya ada dua perbezaan di sini. Yang pertama dari sudut syarat, yang kedua dari sudut khusus. Takrif yang kedua ini lebih khusus. Begitu juga takrif yang kedua ini mensyaratkan faham makna terlebih dahulu, barulah dikatakan dilalah. Berbeza dengan yang pertama, dia lebih umum dan tidak mensyaratkan memahami makna, tidak, tapi sekadar ada hubungan tersebut di antara dal dengan madlul, sudah pun dinamakan dilalah. Itulah perbezaan di antara dua takrif yang ada. Seterusnya, pada muka surat 12, ada pembahasan berkaitan dengan pembahagian dilalah. Secara asasnya, pembahagian dilalah tanqasimul dilalatu ila, yang pertama lafziyah, yang kedua wa ghairil lafziyatin. Dua. Ila lafziyatin wa ghairi lafziyatin. Satu yang berlafaz, satu lagi yang tanpa lafaz ataupun berbunyi, satu lagi tanpa bunyi. Lafziyah hiya allati tustafadu min lafzin makhsusin. Yang dikatakan dilalah lafziyah itu, iaitu yang difahami daripada lafaz tertentu. Maknanya dia ada bunyi, ada dilafazkan. Manakala ghairu lafziyah pula, hiya ma laisa kazalika, iaitu yang tanpa lafaz yang khusus, tanpa bunyi. Tetapi daripada keadaan tersebut kita faham perkara yang lain, walaupun tanpa bunyi dan juga tanpa lafaz. Kemudian setiap pembahagian ini, dua ni, terbahagi pula kepada tiga. Wa kullu minhuma, daripada dua tadi, lafziyah wa ghairu lafziyah tadi, terbahagi kepada tiga bahagian. Wa kullu minhuma salasu aqsamin. Apa dia tiga bahagian tersebut? Yang pertama aqliyatun, yang kedua tabi'iyatun atau takwiniyatun, dan yang ketiga wada'iyah. Secara logik, secara tabi'i, dan secara ketetapan. Inilah tiga pembahagian setiap pembahagian yang asas tadi, lafziyah, ghairu lafziyah. Bermaksud lafziyah terbagi kepada aqliyah, ada lafziyah tabi'iyah, ada lafziyah wada'iyah. Begitu juga ghairu lafziyah terbahagi kepada tiga, ghairu lafziyah aqliyah, ghairu lafziyah tabi'iyah, dan ghairu lafziyah wada'iyah. Seperti mana dalam paparan yang lepas kita telah ketahui bahawa ad-dilalah terbahagi kepada dua, lafziyah berbunyi, berlafaz, bersuara, satu lagi ghairu lafziyah yang tanpa bunyi, tanpa suara dan juga tanpa lafaz. Masing-masing setiap bahagian itu terbahagi kepada tiga. Oleh demikian, secara detailnya pembahagian dilalah terbahagi kepada 6. Fatakunu al-aqsamu izan sittatan. Maka berdasarkan daripada pembahasan tersebut, pembahagian dilalah disimpulkan ataupun didetailkan kepada 6 pembahagian. Yang pertama, lafziyah aqliyah, yang kedua lafziyah tabi'iyah, dan yang ketiga lafziyah wada'iyah. Begitu juga ghairu lafziyah aqliyah, ghairu lafziyah tabi'iyah, dan ghairu lafziyah wada'iyah. Kita pergi satu persatu dengan contoh setiap satu. Makna contoh ataupun misal ini amat penting
untuk dihafal di dalam peperiksaan. Yang penting lagi kita faham dan lebih mudah untuk kita menjawab dalam soalan-soalan yang berkaitan dengan contoh. Dan pastikan anda semua tidak tertukar contoh. Untuk yang pertama ialah lafziyah aqliyah, iaitu yang berbunyi yang pemahaman itu adalah berasaskan kepada logik. Pemahaman kepada makna tadi. Seperti dilalati saut. Kadilalati sauti dakhilal hujrati ala wujudil insan. Bila dalam peperiksaan nanti kamu tengok ada perkataan saut ataupun perkataan lafzi, semua tu sudah tentu dia adalah dilalah lafziyah. Contohnya ialah seperti petanda bunyi, ada bunyi di dalam bilik. Ada suara di dalam bilik menunjukkan adanya manusia. Bila dalam bilik yang kita tak nampak tapi kita dengar suara orang. Daripada suara orang itu kita dapat faham bahawa wujudnya orang di dalam ataupun manusia di dalam bilik tersebut. Dilalah macam ini dinamakan dilalah lafziyah aqliyah. Begitu juga contoh yang kedua yang dibawakan di sini ialah sautul muazzin ala hayatihi. Suara tukang azan ataupun Bilal menunjukkan, kita faham daripada adanya suara muazzin tadi, menunjukkan dia hidup. Ala hayatihi. Bahawasanya muazzin tadi adalah hidup. Macam mana kita faham dia hidup? Daripada suara tadi. Suara muazzin tadi. Ini nama dia lafziyah aqliyah. Yang kedua ialah lafziyah tabi'iyah. Bila sebut tabi'iyah ni dia merujuk kepada tabiat yang telah Allah cipta kepada manusia. Yang secara tabiatnya begitu. Bila kita contoh di sini ialah kadilalati ta'awuhi ala alami. Seperti bunyi ta'awuh. Ta'awuh ni makna mengerang sakit tu. Aduh, tu ta'awuh menunjukkan kesakitan. Jadi ta'awuh itu adalah lafaz, bunyi, ya. Aduh. Itu daripada perkataan aduh tadi kita faham suatu perkara yang lain iaitu kesakitan. Contoh yang kedua dalam lafziyah tabi'iyah ini ialah seperti lafaz ahlan wa sahlan. Perkataan lafaz ahlan wa sahlan menunjukkan tarhib bil qadim. Menunjukkan mengalu-alukan orang yang datang. Itu secara tabiatnya bila kita dengar perkataan ahlan wa sahlan ada timbul naluri ataupun perasaan kita dialu-alukan. Itu secara tabiatnya begitulah. Oleh sebab tu dia dinamakan lafziyah tabi'iyah. Manakala yang ketiga dinamakan dilalah lafziyah wada'iyah, iaitu yang berbunyi yang kaitannya adalah berbentuk ketetapan. Seperti kalafzi dilalatil asad ala haywanil muftaris. Seperti perkataan lafaz asadun. Perkataan al-asadun tu, lafaz dia tu adalah merujuk haiwan yang buas. Haiwan yang bukan haiwan yang jinak. Yang buas, yang garang, yang bahaya. Jadi bila dengar perkataan asadun, kita faham dalam pemikiran kita bahawa dia adalah binatang yang buas, bukan jinak. Begitu juga perkataan insan. Menunjukkan bila kita sebut perkataan insan, kita faham daripada perkataan insan ini ialah haiwanun natiq. Itu secara wada'iyahnya. Dari sudut bahasanya ditetapkan asadun merujuk kepada haiwan muftaris
Begitu juga perkataan insan merujuk kepada haiwanun natik. Ini ketetapan yang telah ditetapkan oleh bahasa ataupun manusia. Ya. Kalau orang Arab menetapkan asadun tu merujuk kepada singa, merujuk kepada haiwan yang ganas. Begitu juga manusia, perkataan insan merujuk kepada haiwanun natik. Itu semua dari sudut contoh-contoh dilalah lafziyah. Seterusnya kita lihat contoh-contoh dilalah ghairul lafziyah yang tanpa bunyi, tanpa lafaz dan juga tanpa suara. Yang pertama yang berbentuk akliyah. Apa contoh dia? Ialah ka'asari asaril qadami fir ramli ala mu'athir. Seperti petanda kesan tapak kaki di atas pasir. Menunjukkan apa? Menunjukkan ada yang memberi kesan ataupun yang lalu di atas pasir tersebut. Jadi tapak kaki tadi, kesan tapak kaki tadi tanpa bunyi. Bila kita nampak saja kesan tapak kaki itu, dengan sendirinya kita tahu bahawa di sini ada orang. Kalau tak ada orang, macam mana boleh ada kesan tapak kaki itu? Cuma kesan tapak kaki itu bukanlah berbentuk lafziyah, tetapi dia berbentuk ghairul lafziyah, tanpa bunyi. Tetapi dia memberi maksud yang difahami. Iaitu al-maru fihi, iaitu orang yang lalu di atas pasir tersebut. Begitu juga contoh yang kedua, dilalatu taghayyuril alam ala hudusihi. Berubahnya alam, contohnya dari dulu kita kecil, sekarang dah besar. Menunjukkan bahawa hudus. Menunjukkan dia bersifat dengan sifat makhluk. Berubah-ubah itu menunjukkan dia adalah bersifat makhluk. Jadi, perubahan itu dia bukan berbentuk lafaz tetapi tanpa lafaz. Namun, perubahan itu membawa maksud yang boleh kita fahami. Maksud yang lain iaitu bahawa setiap yang berubah itu, itulah yang dinamakan makhluk. Contoh lain macam-macam lah ya. Kita tengok tengok awan yang mendung, awan yang mendung contohnya ya. Menunjukkan hendak hujan dan sebagainya. Begitu juga ghairul lafziyah tabi'iyah. Ghairul lafziyah tabi'iyah, apa contoh dia yang berbentuk tabi'i ni? Contohnya kadilalatis safratil wajhi 'alal khauf. Pucat muka. Pucat muka ni bukan berlafaz ya. Kita nampak dia pucat, menunjukkan apa? Daripada pucat tadi menunjukkan dia adalah dalam keadaan ketakutan. Maknanya kita memahami seseorang itu takut melalui petanda yang ada iaitu mukanya menjadi pucat. Contoh yang kedua ialah hamratuhu 'alal haya. Muka berubah menjadi merah menunjukkan dia dalam keadaan yang malu. Maknanya kita memahami seseorang itu malu melalui satu petanda iaitu muka menjadi merah. Kemerah-merahan tu ya. Jadi itu dia tanpa lafaz. Tapi berbentuk tabi'iyah. Berbentuk tabi'i. Begitulah Allah cipta. Tabiatnya begitulah. Ya. Yang keenam, yang tanpa lafaz berbentuk ketetapan. Wada'iyah. Apa contoh yang ditetapkan ialah kadilalati asar isyaratil murur fi syari' ala sir au adamihi. Iaitu petanda ataupun lampu isyarat jalan menunjukkan sama ada boleh lalu ataupun tidak boleh. Seperti mana isyarat lampu di jalan raya tersebut, ada merah, ada kuning, ada hijau.
Masing-masing mempunyai makna yang tertentu. Lampu isyarat tu tidak berbunyi pun. Tetapi kita faham. Bila warna merah saja kita berhenti. Siapa yang tetapkan tu? Kita. Undang-undang yang tetapkan. Itu nama dia wada'iyah. Ketetapan. Begitu juga kadilalatil alami al-Misri. Ala jumhuriyatil Arabiyah. Seperti bendera Mesir menunjukkan negara Mesir. Bendera Mesir menunjukkan negara Mesir. Begitu juga kita nampak bendera Malaysia menunjukkan negara Malaysia. Wa isyarati, contoh yang ketiga di sini ialah wa isyaratu birra'si ila asfali. Isyarat dengan kepala ke bawah. Maksudnya kita mengangguk lah. Mengangguk membawa makna na'am. Begitu juga ila a'la ala makna la. Ke atas menunjukkan la. Kalau kita di Malaysia ni, geleng kepala itulah yang menunjukkan tidak. Kalau hengguk tu, mengangguk kepala itu adalah bermakna ya. Walaupun tanpa suara, tetapi semua kita faham kerana itulah ketetapan yang ada dalam masyarakat. Sesebuah masyarakat itu. Begitu juga kita tunjuk dengan ibu jari. Kita faham bahawa bagus. Begitu juga dengan jari juga orang boleh faham menunjukkan tidak dan sebagainya. Semua itu dinamakan petanda tanpa lafaz yang berbentuk ketetapan ataupun wada'iyah. Dalam banyak-banyak dilalah yang ada ini, yang manakah yang menjadi fokus ataupun tumpuan dalam ilmu mantik? Jawapannya ialah dilalah lafziyah wada'iyah. Tengok dia kata wal maqsud, ini penting untuk peperiksaan, wal maqsud bil bahsi 'indal manatiqah min hazihil aqsam kulliha innama huwa dilalah lafziyah wada'iyah. Yang menjadi maksud ataupun yang menjadi tumpuan pembahasan dalam di sisi ulama mantik ataupun dalam ilmu mantik daripada keseluruhan pembahagian ini iaitu dilalah lafziyah wada'iyah. Inilah yang akan dibahaskan dalam ilmu mantik. Oleh sebab itu nanti kita akan belajar dalam tajuk yang lain, tajuk alfaz, tajuk kulliyatul khamsah, semua itu adalah berkisar tentang lafaz. Lafaz-lafaz yang wada'iyah, yang telah ditetapkan maknanya oleh manusia. Itulah yang menjadi pembahasan dalam ilmu mantik. Jadi kalau ada soalan yang menyoal apakah maksud di sisi maksud dalam pembahasan dilalah ini di sisi ulama mantik, ialah jawapan dia ialah dilalah lafziyah wada'iyah. Sebab inilah percakapan lafaz kita itulah yang akan dibahaskan dalam ilmu mantik. Wallahu a'lam. Itulah perkongsian untuk kali ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi masih dalam bab dilalah pada perkongsian yang akan datang. Khususnya dalam bab pembahagian dilalah lafziyah wada'iyah yang menjadi fokus dalam pembahasan ilmu mantik. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah membalas dengan balasan yang baik, ganjaran baik di atas sokongan anda semua. Moga-moga perkongsian ini memberi manfaat kepada kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.